Okey, kita mula sekarang dah 9.35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada malam ni kita dapat meneruskan lagi program Generasi Al-Quran yang kita lancarkan kemarin sebagai siri pertama dia, iaitu pada hari Jumaat 13 Ogos. Dan hari ini masuk siri yang kedua, iaitu program Generasi Al-Quran yang kita lancarkan. Ya Allah, yang mana penyertaannya kita buka kepada semua, terutamanya bagi penduduk daerah seberang Jawi ni ataupun penduduk karya masjid daerah seberang Selatan lah. Semua boleh menyertai. Dan ada juga penyertaan daripada luar sampai Kuala Lumpur dan negeri-negeri lain juga yang ada menyertai. Alhamdulillah, sebab kita iklankan dalam Facebook dan sebagainya, yang mana boleh boleh disertai oleh semua. Jadi alhamdulillah, pada malam ni tetamu jemputan kita untuk sama-sama menjadi khalifah bacaan Al-Quran kita adalah Ustaz Muhammad Syakbani bin Awang, iaitu Imam Utama Masjid Daerah Seberang Selatan dan juga sebagai merangkap pengurusi karya daerah, Masjid Daerah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita meneruskan program, suka saya mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan ini adab guru. Adab kita menuntut ilmu dengan guru. Jadi adab menuntut ilmu dengan guru, mungkin ada penyertaan baru dan sebagainya, semalam tak dengar. Iaitu yang pertama, kita mesti menatap guru. Itu kita mesti melihat guru, tengok guru, menghadap guru. Yang kedua, kita mesti mendengar apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kita jangan bersembang ataupun buat bising sewaktu guru mengajar ataupun mencelah waktu guru mengajar. Tak berapa bagus. Jadi bila kita buat program ni dalam konteks online macam ni, tak bersemuka, benda tu boleh diaplikasikan, di mana kita menghadap guru, maksud dia tuan-tuan kena buka kamera. Kamera tuan-tuan tu tuan-tuan on kan supaya nampak wajah tuan-tuan dan perempuan menghadap guru. Jadi macam nampak wajah saya sekarang, nampak wajah Ustaz Mazin, nampak wajah Ustaz Syakbani handsome, nampak wajah Mamu dan sebagainya. Jadi minta tuan-tuan tolong buka kamera tuan-tuan. Kerana tujuan kita buka kamera adalah supaya penyampaian itu, yang menyampaikan dia, tetamu kita nampak tuan-tuan. Ustaz Syakbani nampak tuan-tuan. Rasa bersama, ada ramai bersama. Kalau nampak huruf saja kat situ, jadi semangat kurang sikit. Jadi tuan-tuan, macam tu juga kalau di masjid kita kena duduk depan guru. Jadi kita pasang kamera tuan-tuan, pakai cantik-cantik, pasang kamera. Yang kedua, yang kita masukkan sebagai dengar apa yang guru kata, tuan-tuan pastikan tuan-tuan pasang volume dia tuan-tuan naikkan. Jangan tuan-tuan tutup volume dia, nanti memang tak dengar lah volume suara tu, speaker tu tuan-tuan kena naikkan supaya tuan-tuan dengar di mana-mana tuan-tuan duduk bersama keluarga. Dan saya percaya tiap-tiap orang ada bersama dia keliling keluarga. Macam saya ada bersama saya 5 orang, anak-anak duduk bersama saya. Okey. Yang ketiga, adabnya jangan mengganggu guru, iaitu jangan bersembang ataupun buat bising dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena tutup mikrofon. Tutup off mikrofon. Waktu guru bercakap, kita kena semua tutup mikrofon supaya suara ustaz seorang saja dengar. Dengan itu kita akan jelas. Walau bagaimanapun, tuan-tuan boleh berinteraksi dengan guru, iaitu selepas selesai nanti ustaz baca Quran, kita dengar ustaz baca nanti. Hari ini ustaz akan baca Al-Quran, surah Al-Baqarah, muka surat 5 dan 6, iaitu daripada ayat 25 sehingga ayat 37. Tuan-tuan boleh ambil Al-Quran, buka muka surat 5 dan 6,
iaitu kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 25 sampai 37 insya-Allah. Jadi Ustaz akan baca, kita akan dengar bacaan Ustaz dan kita akan cuba ikut sekali apa yang Ustaz baca. Itu yang kita programkan. Selepas tamat tu Ustaz akan terus saja buat kuliah full 10, iaitu kuliah 10 minit. Iaitu kuliah 10 minit. Jadi Ustaz boleh menyampaikan kuliah apa-apa saja yang Ustaz nak sampaikan, kita akan dengar bersama. Dan untuk kita bercakap dengan Ustaz pula, kita buka interaksi, sesi interaksi. Selesai kuliah 10 minit, kita akan buka sesi interaksi. Tuan-tuan nak tanya Ustaz ke, nak sembang dengan siapa-siapa ke, ataupun nak lebih kenal Ustaz ke, bolehlah berinteraksi nanti. Jadi itulah sedikit adab supaya sebelum kita memulakan program. Jadi harap tuan-tuan jelas, dan untuk tidak membuangkan masa lagi, saya dengan hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Syabani Awang, Imam Utama Masjid Daerah Sekolah Selatan, untuk memulakan kita punya sesi kedua program Generasi Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada yang bahagia Cikgu Ibrahim selaku pemudah cara dalam program kita pada malam ini. Tidak dilupakan Indah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aziz selaku pengurusi Surau Taman Jayawijaya, seterusnya ahli jangkuasa dan juga masyarakat ataupun komuniti daripada Taman Jayawijaya secara khususnya, dan juga mereka yang menyertai majlis kita, program kita pada malam ini secara amnya. InsyaAllah seperti mana yang telah disebutkan, kita akan mula baca daripada ayat 25 sehingga ayat yang ke-37. Suka saya nak ingatkan khususnya untuk diri saya sendiri, dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran ini, sedaya mungkinlah kita membaca dengan keadaan yang sebaik mungkin. Yang pertama. Yang kedua, sepanjang kita membaca ini, kalau kita mampu untuk menghayati ayat-ayat yang kita baca itu, mudah-mudahan ada terkesan daripada apa yang kita baca dalam hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan-urusan yang kita laksanakan seperti mana program pada malam ini, insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pada malam yang barakah ini diberi peluang kepada saya untuk sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam satu program yang saya rasa satu program yang cukup menarik, iaitu program Generasi Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita cerita tentang generasi Al-Quran ini, satu impian yang cukup besar yang mungkin untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita secara amnya adalah untuk masyarakat kita, yang mana tidak ada lain yang lebih bermakna sekiranya dalam kehidupan kita ini kita mengabaikan tentang kemampuan kita untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Ustia Jawatankuasa yang memberi peluang kepada saya untuk sama-sama dalam program ini untuk kita sama-sama membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya teringat satu bait syair daripada Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala. Dia kata apa? Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Dia kata apa? Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebaik-baik teman. Majlis Al-Quran itu adalah sebaik-baik majlis, yang mana seseorang itu la yumalluhu hadithuhu. Seseorang itu tak akan rasa cemuih ataupun bosan ataupun rasa letih ketika mana membacanya. Malam ni saya minta maaf lah. Saya selalunya kalau saya baca secara berjamaah macam ni, saya selalu baca macam ni. Paling tidak mengubat hati-hati, khususnya hati saya lah, bila kita baca tu ada sedikit terkesan dengan kita baca mengikut ayat, urutan ayat yang namanya bacaan murattal. Kalau kita baca cepat tu mungkin tak sempat nak signal dengan hati kita. Jadi bila kita baca tadi Allahu Akbar, seolah-olah Allah Ta'ala duk cerita dekat kita, seolah-olah Nabi tolong sampaikan kepada kita apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai panduan dalam hidup. InsyaAllah nanti
Saya ambil sikit masa untuk kita tengok apa yang kita baca tadi. Apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, dia kata apa? Dia kata sebaik-baik tempat untuk kita duduk seperti mana majlis pada malam ini, kita baca Quran. Kerana apa? Kerana dia tak bosan. Dia tak cemuih. Kita dah baca Quran. Ada setengah tu dia baca Quran. Quran pun hampir hancur. Kan? Sampai hancur dia baru buka, pergi balik. Dan tak rasa pun cemuih untuk kita baca Quran tu, kata Imam Syatibi. Begitu juga orang yang mendengarnya. Maknanya, kalau kita duduk dengar Quran ni, kita tak rasa cemuih langsung. Tak rasa, boleh tak baca yang lain pula. Okey. Walaupun wastardaduhu, walaupun diulang-ulang. Dan satu kelebihan yang ada pada Quran ni, kata Imam Syatibi, yazdadu fihi tajammula. Apabila diulang-ulang, ia akan menambah keelokan dan keseluruhan akhlak dan adab seseorang. Ini yang saya sebut tadi ni. Selain daripada kita betul Al-Quran, tadiahlah sekali lagi saya ucap tadiah kepada TJJ, surau TJJ, anjuran surau Taman Jayawijaya. Kerana apa? Kerana menganjurkan satu program yang mungkin tak pernah terfikir kita sebelum ni. Yang kita tahu bila kita nak belajar Quran, kita nak baca Quran, kita mesti pergi cari guru Quran, kadang menghadap guru Quran. Tapi dengan keadaan yang sedemikian yang terhalang kita untuk berjumpa dengan para guru. Kan? Jadi kita adakan satu medium yang seumpama pada malam ini. Kita boleh lagi membaca Al-Quran. Kita boleh lagi melihat ayat-ayat Al-Quran. Kita boleh lagi mengikuti bacaan-bacaan Al-Quran. Kata Imam Syatibi, selagi mana kita duk baca, selagi itulah dia akan membantu kita untuk perelok bacaan kita. Sebab tu saya pesan kat diri saya khususnya dan juga hadirin hadirat sekalian, kita jangan rasa cemuih nak mengaji Quran. Sampai bila kita mengaji? Sampai kita pejam mata kita yang terakhir. Meninggalkan bumi yang fana ini, dunia yang fana ini. Kita mengajilah, carilah guru Quran banyak. Saya dipahamkan dekat Taman Jayawijaya pun ramai guru-guru Quran yang mutqin. Yang mutqin ni maknanya yang memperhalusi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kita jangan rasa selesa dengan apa yang ada pada diri kita. Maka carilah Al-Quran itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Nabi pernah pesan kepada kita. Walaupun dalam sahih matan hadis ini nampak macam bolehkah? Sebab Nabi pernah pesan riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi itsnain. Tidak ada hasad kecuali dua perkara. Nabi sebut. Kata ulama, hasad yang dimaksudkan di sini al-ghibtah. Ni hasad ni, kita sebut perkataan hasad ni, kita tahu nak cemburu ke? Nak dengki ke? Contoh pada malam ni dan bermula daripada malam sebelum ini, Surau Jayawijaya ataupun komuniti Taman Jayawijaya dah berjaya menganjurkan satu program generasi Quran. Jadi nak dengki macam mana? Dengki yang Tuhan tak bagi, dengki yang mana? Dengki yang boleh memakan hak amalan-amalan kebaikan kita, iaitu dengki yang merosakkan sesuatu usaha yang dilakukan oleh orang lain. Tapi dalam ayat, dalam hadis ini, dalam matan hadis ini, Nabi kata tidak ada hasad kecuali dua benda. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Makna dengki di sini adalah bukan dengki untuk menghilangkan, merosakkan sesuatu usaha yang dilakukan oleh seseorang. Maknanya, bahasa mudahnya, kita rasa cemburu. Saya lah khususnya. Bila Cikgu Abdul Rahim kata, Ustaz, saya boleh tak nak orang kata nak minta sesuatu. Saya kata apa yang cikgu nak minta? Lepas tu dia pun cerita-cerita. Subhanallah.
kan, satu program yang cukup berkualiti dan bernilai dalam kehidupan kita. Jadi kita tak perlu ataupun kita tak boleh depa dah buat, kita pun macam mana nak buat, nak bagi rosak program. Itu tak boleh. Itu dengki yang bukan ghibtah. Dengki di sini kalau ada sesuatu kebaikan, kita akan cuba lihat, malah membantu lagi untuk mengelokkan sesuatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kita boleh dengki, ada perasaan cemburu. Cemburu tengok kawan-kawan kita, cemburu tengok rakan-rakan kita, cemburu tengok masyarakat kita yang berusaha. Yang mana mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dianugerahkan kepada mereka Al-Quran. Dibagi peluang kepada mereka itu untuk membaca Al-Quran. Dibagi peluang untuk mereka itu memperdalamkan Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Tak kira siang kah, tak kira malam kah. Kalau kita jumpa orang yang macam ni, kita rasa cemburu. Kita akan kena ada sifat perasaan cemburu. Macam mana aku nak boleh jadi macam dia? Kalau kita dengar dia baca Quran dalam keadaan yang baik, kalau kita tak tengok muka dia, kita kata ni Arab mana ni? Saya pernah ketika mana saya pergi ke universiti, college universiti Islam Selangor, Kuis. Waktu tu rumah sambung mengaji, saya dengar di corong masjid, imam melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, makna mengimamkan. Sedap sungguh. Tapi kita tahu kolej universiti ni mungkin Arab. Dipendekkan cerita, habis sembahyang tu saja saya tanya anak-anak student ataupun kawan-kawan tu, siapa yang jadi imam? Mereka kata, saya kata Arab kah jadi imam? Dia kata bukan Arab tu. Tu siapa? Tu Ustaz Farid Rawi. Ustaz Farid Rawi yang kita duk dengar kuliah-kuliah dia dalam televisyen. Maknanya suara dia Masya Allah. Lepas tu kita tengok diri kita, ya Allah, aku ni mengaji Quran daripada kecil. Daripada merangkak, daripada umur 5 tahun sampai ke saat ini. Tapi terani aku boleh baca. Sedangkan Ustaz Farid Rawi yang Allah Ta'ala pilih dia, Allah Ta'ala bagi peluang dekat dia. Dia merasai kenikmatan membaca Al-Quran dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Lebih baik daripada yang saya ni mengaji daripada kecil. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Satu golongan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang lelaki yang Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya harta, maka dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Ini satu lagi. Makna orang yang Allah Ta'ala bagi peluang, duit, ada sedikit harta, dia infakkan, tak kira siang malam. Ini pun kita kena cemburu. Kita tengok dia macam mana. Macam mana dia boleh buat benda tu. Macam mana dia boleh mengorbankan harta dia tu untuk jiran dia, untuk tetangga dia, untuk masyarakat dia. Hak ni yang kita kena tengok. Banyaklah contoh-contoh yang kita boleh dapat daripada apa yang telah kita saksikan sekarang ini. Jadi dua perkara ni yang Nabi pesan, iaitu yang pertama, orang yang rajin mendekatkan diri dia dengan Quran, kemudian tak kiralah siang dan malam, dia menginfakkan diri dia untuk mendekatkan diri dia dengan Quran, membaca Quran. Yang kedua adalah orang yang Allah Ta'ala gunakan harta. Sedang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, 10 minit tak ada nak cerita apa. Secara rumusan yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca tadi, bermula dengan Allah Ta'ala ceritakan tentang Allah, syurga Allah. Siapa yang selayaknya masuk syurga Allah?
apakah nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada ahli syurganya. Allahu Akbar. Dan seterusnya, Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala nak tengok kita sebagai hamba-Nya. Lalu Allah Ta'ala umpamakan. Allah Ta'ala kata, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nak cuik hati kita. Bagaimanakah sensitifnya kita terhadap sesuatu yang Allah Ta'ala nak jadikan. Satu-satu yang Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada kita. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala tak segan pun nak buat perumpamaan seperti mana seekor nyamuk. Kalau kita nak bahas ayat ni macam Cik Goreng katalah memang tak habis. Tuhan cerita nyamuk. Dalam Quran ada nyamuk dalam Quran, ada semut dalam Quran, ada lalat dalam Quran, ada lebah dan sebagainya. Untuk kita jadikan sebagai suatu pengajaran untuk kita. Dalam ayat ni kebetulan Allah Ta'ala cerita tentang nyamuk. Nyamuk ni bukan besar pun, kecil. Tapi kecilnya nyamuk ini ada berbagai-bagai yang boleh yang kita lalui. Cuba bayangkan, kalau nyamuk tadi yang kecil tadi, adakah dia mengganggukan situasi kita? Sebab tu kata pepatah Melayu, kerana nyamuk sekok bakar satu kelambu. Itu menunjukkan besarnya apa impaknya daripada nyamuk tu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita Allah Taala umpamakan, sekarang ini Allah Taala jadikan lebih kecil daripada nyamuk. Satu virus yang kita tak nampak. Sat kata nama ni, tak dan nak hafal nama, dah main nama baru pula. Tak dan nak kenal dia yang dengan ciri-ciri dan dia punya ni, mari yang baru pula. Katanya tak ada simptom dah. Katanya tak ada ni, kita pun ya Allah. Tapi kita kena ingat, fa'ammal ladzina amanu fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Kita yang Allah Ta'ala bagi keimanan dalam hati kita, kita kena yakin semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Cerita ini Allah Taala beritahu ada segolongan manusia di kalangan orang-orang yang ingkar tadi. Dia kata Tuhan tak boleh buat ke contoh-contoh lain, nyamuk apa yang ada. Seolah-olah macam itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Ta'ala cerita setelah daripada itu Allah Ta'ala cerita tentang tanggungjawab kita sebagai khalifah, dan akhirnya Allah Ta'ala cerita sedikit tentang kehidupan tok nenek kita Nabi Allah Adam alaihi salam, dan akhirnya Allah Ta'ala mengajar kepada kita satu doa ketika mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang terakhir, fatalaqa min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwar rahim. Ketika mana Nabi Allah Adam AS rasa bersalah benda tu, Allah Ta'ala datangkan kepadanya beberapa kalimat yang mungkin saya nak kongsikan pada malam ini insya-Allah, dan mungkin kita doa amal dah doa ni. Apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, Tuhan kami telah menzalimkan diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak memaafkan kami, mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Saya rasa cukup sekarang itu, melebihi 10 minit yang telah diberikan. Saya tak boleh sebab saya naik roket, dia susah nak turun. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Abdul Rahim kerana sudi bagi peluang kepada saya, begitu juga Yang Tuan Kuasa, Ustaz Aziz dan yang lain-lain. Kerana dengan cara inilah dapat kita berinteraksi antara satu sama lain. Aqulu qawli hadha
Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira ucapkan kepada Ustaz yang dapat bersama kita. Yang pertama sekali dapat setuju untuk mengikut menjadi khalifah program kita tadi. Sama-sama kita baca Quran bersama Ustaz. Alhamdulillah. Memang kaedah Ustaz baca tu memang saya rasa terbaiklah sebab kami senang nak ikut. Kalau siapa baca pantas susah juga kita nak ikut. Jadi apa yang Ustaz baca ni sangat-sangat berkesan, sesuai untuk kami ikut. Kaedah apa tadi Ustaz? Apa nama Ustaz kaedah tu? Okey, kaedah tu secara murattal juga tapi agak perlahan. Dia hampir kepada tahqiq. Iaitu kaedah kita baca Quran, kita belajar seperti tingkatan yang ketiga lah, bukan sampai peringkat taranum. Jadi di situ kita akan dapat satu penghayatan lah. Baca Quran adalah murattal ini adalah akan membantu kita menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita juga dapat mendengar kuliah 10 minit Ustaz. Jadi sangat berkesan dan sangat memberi impak lah saya rasa pada kita semua untuk lebih mendekati Al-Quran dan seterusnya menjadi insan yang generasi yang selalu mendekati Al-Quran dan cuba hari demi hari untuk membukaki bacaan Al-Quran dan seterusnya menjadi insan yang soleh-solehah. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuk Ustaz. Dan untuk pengetahuan semua, Ustaz tadi sebut, saya tak sebut sangatlah sebab takut tuan-tuan rasa ini program surau. Bukan. Kami memanglah program Jenasi Al-Quran Taman Jayawijaya. Tetapi sebahagian ini kami buka sebenarnya untuk semua. Jadi dan untuk pengetahuan semua, Surau Taman Jayawijaya ni di bawah karya Masjid Daerah Seberang Selatan. Jadi di bawah Masjid Daerah Seberang Selatan ada berapa surau? 4 surau ke 5 surau, saya tak pasti. Dan salah satunya adalah Surau Taman Jayawijaya. Jadi ini adalah program yang kita buat supaya kita dapat berinteraksi lah, khususnya di dalam di daerah kita ni. Iaitu bercakap hari-hari kalau boleh tu matlamat. Program ini kita laksanakan yang pertama adalah untuk supaya kita dapat baca Al-Quran setiap hari 2 muka surat bersama-sama dengan Ustaz pilihan kita. InsyaAllah kita akan gilikan Ustaz-Ustaz, kita akan cari. Jadi kita akan, memanglah kita dah baca Al-Quran setiap hari banyak dah. Ada yang baca 1 hari sampai 3 juzuk, 4 juzuk. Tapi peluang nak baca bersama Al-Quran ni, bersama Ustaz ni tak mudah. Jadi kita ada ruang waktu ni. Dan kita percaya lepas solat Isya ni, semua orang dah kembali tenang dah, balik ke rumah masing-masing dah. Mungkinlah kita ada yang dah mengantuk nak tidur, tapi saya rasa sampai pukul 10.30 tu boleh lagi. Jadi sempatlah kita bersama baca Quran sebelum kita lena, sebelum kita mati sekejap. Mati tu lena waktu mati, tidur tu mati sekejap, sakit bangkit balik. Jadi kita baca Quran dulu. Dengan Ustaz, kalau kita tak pandai baca pun kita boleh ikut. Jadi nampak. Jadi sangat baik. Yang kedua matlamat dia adalah supaya kita dapat setiap hari dapat ilmu daripada Ustaz. Iaitu setiap hari kita ada usaha untuk menyeru kepada yang makruf dan cegah kepada kemungkaran. Apa yang Ustaz cakap, apa ilmu yang disampaikan semuanya ke arah tu untuk menyeru kepada yang makruf dan cegah kepada kemungkaran. Kalau kita menyertai, jadi kita ikut serta melakukan perkara tersebut. Iaitu kita akan sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. InsyaAllah untuk buat benda ni kita kena sabar. Yang ketiga adalah supaya kita dapat berinteraksi. Memang bawah COVID ni, bila jadi keadaan COVID PKP tu, kita tak boleh duduk dah. Di surau pun tak boleh dah nak duduk bersama-sama. Habis dia solat, kena balik dah. Bilangan boleh solat di surau pun sedikit, masjid pun sedikit. Pada waktu ni, SOP yang terbaru ni, yang terkini yang itu, surau hanya 50 orang. Masjid daerah 150 orang. Masjid karya biasa 100 orang. Tapi kita pun rasa sekarang ni macam dah SOP tu dah ketinggalan sebab sekarang ni kes kita dulu 200 ya yang SOP macam tu. Sekarang ni dah jadi dekat-dekat 2,000 dah, nak sampai 2,000 dah ni. Seperti mana Dr. Hamidi, kami yang penasihat kata, SOP tak berubah ke? Tak diketatkan balik ke? Kita risau sangatlah, pasti keliling kita banyak jadi. Jadi wallahualam, kita tunggulah Jabatan Mufti macam mana, takkan tak buat pula SOP baru dengan peningkatan yang sangat-sangat merisaukan. Wallahualam. Jadi
Itulah supaya kita dapat berinteraksi walaupun kita tak dapat duduk semeja minum air di dapur Taman Jawijaya tu hari-hari makan Ustaz Faisyah. Hari ada makan, hari-hari sembang. Jadi walaupun tak dapat, jadi inilah medan dia. Bila kita buat secara Google ini kita boleh sembang, jadi kita boleh mencegah diri kita, jauhkan diri kita daripada COVID. Jadi itulah 3 matlamat kita mengadakan program ini. Dan sebagai untuk interaksi dengan Ustaz, yang pertama saya nak sendiri nak bertanya. Oleh kerana Jabatan Mufti atau Jabatan Agama Islam di Pulau Pinang telah membenarkan surau-surau untuk mengadakan solat Jumaat di surau-surau yang memohon, antaranya Surau Taman Jawijaya dah kali kedua dah Ahad Jumaat lepas. Alhamdulillah. Lepas tu dah ramai dah orang yang ambil vaksin, cucuk vaksin kali pertama dah ramai dah. Macam mana di keadaan di masjid, sebab saya tak pergi dah 2 kali. Saya tanya Ustaz, apa macam mana SOP dia? Adakah mencapai 150 orang tu bila ataupun macam mana keadaan? Boleh Ustaz tolong cerita sikit. Okey. Alhamdulillah. Okey, setakat orang kata Jumaat yang terakhir baru ni lah, seperti mana yang kita sedia maklum, di masjid kita 150 orang para jemaah. Yang saya dapat kongsikan di sini dari segi orang kata ambil peduli lah di kalangan para jemaah yang ingin menunaikan solat fardu Jumaat. Kita tak sampai pukul 1 lebih sikit dah habis dah dia punya kuota 150. Jadi maknanya di situ dia ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia telah mendidik kita balik supaya menyegerakan untuk kita hadir untuk menunaikan solat fardu Jumaat, seperti mana yang kita sedia maklumlah daripada penerangan ustaz-ustaz pengkuliah kita. Yang keduanya, lagi segi selesa lah, lagi segi keselesaan untuk kita solat. Kalau kita doakanlah, saya dipahamkan, kata Cikgu Rahim tadi, mungkin kalau boleh kita minta diperketatkan kalau apa yang diperbahaskan dalam pihak jabatan yang saya rasa mungkin masih lagi kita duk tunggu maklumat. Baru ni ada ditanya, jadi malam ni saya cuba tanyalah sebab ini arahan daripada Datuk Pengarah. Dia serta tanyalah anak-anak jemaah jawatan kuasa, macam mana kalau diletakkan syarat, diperketatkan syarat orang yang memiliki 2 dos vaksin ataupun yang telah dicucuk 2 kali sahaja yang dibenarkan untuk solat. Jadi saya bukalah untuk tuan-tuan, kebetulan malam ni saya bersama-sama sebab Datuk Pengarah kita tanya dulu. Sebab ada di kalangan di negeri-negeri yang berzon merah ni, mereka nak meletakkan 2 kali vaksin baru layak untuk masuk ke surau dan ke masjid. Saya minta pandangan dulu satu. Kalau boleh interaksi, boleh bagi pandangan, saya boleh share benda ni dengan pihak atasan. Yang pertama lah. Lagi segi yang lain-lain tu saya rasa biasa, dan kita haraplah lagi segi kehadiran, kalau bolehlah peluang-peluang kita dalam waktu ni lah untuk orang kata kita penuhkan surau-surau dan juga masjid. Kalau saya rasa di Surau Jawi-Jawi tu saya lama dah tak pergi, tapi saya rasa dengan orang kata yang telah ditetapkan 50 orang tu rasa selesa kot, termasuklah sama ada untuk muslimin atau muslimat. Jadi mungkin ada di sini, saya nampak kaum-kaum ibu lah yang mungkin lama saya tak pernah orang kata ni di masjid kita ni, hari tu ada tak pandangan ataupun melontarkan idea, kata kami ni di masjid daerah ni bukan tak nak pergi, tapi bila naik sembahyang di atas tu, bila batal ayat sembahyang tu susah nak ambil ayat sembahyang balik. Itu yang rungutan daripada kaum ibu dan muslimat. Kan? Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ni, sebab mungkin ada yang tak lama tak dengar cerita tentang masjid kan. Saya ni nasib baik kerja di masjid, kalau tak kerja di masjid saya pun tak tahu apa yang berlaku dekat masjid. Kan? Jadi alhamdulillah atas berkat doa dan juga dengan izin Allah Taala, kita dah ada tempat wuduk untuk muslimat. Maknanya kalau kita naik tu, jangan buang-buang je lah. Jadi kalau batal ayat semayang, insya-Allah kita dah sedia dah satu tempat khas
untuk ibu-ibu, kakak-kakak untuk tajdid memperbaharui orang kata wuduk tadi dengan selesalah dengan kita letak maknanya ruang untuk nak bersiap. InsyaAllah lah mungkin itu gambaran awal yang ada di masjid kita sekarang ni lah. Mungkin ada lagi perubahan-perubahan yang ada dalam masjid kita melalui keselesaan-keselesaan yang lain. Itu saja respon. Sebelum tu saya nak respon lah sebelum ada soalan-soalan kat saya. Esok kita ada satu program ceramah sempena dengan Ma'al Hijrah. Ceramah Ma'al Hijrah. Sekarang ni kita tak boleh nak buat. Baru ni pun Ma'al Hijrah pun buat secara dalam talian. Mungkin saya share beberapa apa kata ni untuk kita tengok. Memang dari segi tu kita nampak macam perjalanan alhamdulillah penyertaan ramai alamanya. Termasuk juga yang terutama Tun pun hadir mungkin dalam 2-3 orang di tempat dia orang tu, tapi majlis tu nampak orang kata paling tidak pun dapatlah orang kata mendekatkan kita mengingati dengan peristiwa perkara besar dalam kalender Islam kita. Jadi besok jangan lupa program ceramah sempena Ma'al Hijrah yang akan dilaksanakan dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah. Penceramah jemputan kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Rosidi Hussein, CEO Wakaf Pulau Pinang ataupun Ketua Eksekutif Wakaf Pulau Pinang. Maknanya kita mungkin ada yang kita tak faham ataupun kita tak pernah dengar. Sebenarnya di Pulau Pinang di bawah Majlis Agama Islam Pulau Pinang, bukan jabatan. Jangan confuse, jabatan adalah satu agensi yang macam kami ni, tapi Majlis Agama Islam yang menaung segala apa yang berlaku di Pulau Pinang ni, sama ada lagi segi pelaksanaan SOP yang kita lalui. Sebab tu kadang-kadang jadi pending. Pihak jabatan telah merangka dan terah beberapa SOP. Lepas tu kena angkat dulu, kena maklum kepada orang-orang sehinggalah diperakui oleh yang dipertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang, iaitu yang berhormat Datuk TKM satu kita, Datuk Zaki. Barulah benda tu boleh diwawarkan kepada komuniti masyarakat. Jadi dalam SOP yang terbaru ni mungkin ada perubahan-perubahan yang kita tunggulah. Tapi macam cikgu kata tadi, semakin hari semakin naik. Ada juga yang mencadangkan supaya dikurangkan balik. Tapi bila dikurangkan balik akan adalah bunyi suara-suara yang kata tutup balik masjid ni kan. Tapi sebenarnya bagi saya, setakat saya melihat di sini atas diri kita. Bila kita niat betul-betul membulatkan diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita sembahyang, marilah. Terutamanya di masjid daerah tu terbentang luas, marilah sembahyang. InsyaAllah kalau ada benda-benda yang terkurang tu maklum kepada pihak pentadbiran, mungkin kita boleh perbaiki. Itu sahaja. Yang keduanya, di masjid daerah kita juga dengan kerjasama Zakat Pulau Pinang. Zakat Pulau Pinang telah menyediakan bakul bakul makanan atau kita panggil gerobok rezeki lah, yang mana dibekalkan oleh pihak Zakat Pulau Pinang. Bukan sekadar untuk anak karya di dalam masjid daerah Serampai Selatan saja, tetapi seluruh daerah. Saya difahamkan banyak dalam komuniti di Taman Jayawijaya ni di kalangan warga pendidik. Jadi ada yang mengajak kadang-kadang sampai sempadan, kan, ada anak-anak murid atau keluarga anak murid tadi dalam keadaan susah, kita tak tahu macam mana nak ni. Di sinilah medium yang kita boleh gunakan. Maklum kepada wakil setiap taman. Kalau tak silap saya, dekat Taman Jayawijaya ni kita ada Datuk Nasir itu yang kita pergi buat Datuk Nasir dan 2-3 orang lagi. Maklum kepada dia orang, kata kami memerlukan ataupun secara peribadilah hantar mail kat saya, Ustaz boleh tak nak ambil kadar lagi pergi bakul makanan untuk saya bagi kepada keluarga yang saya kenal di Sungai Stak contoh, keluarga yang saya kenal di Kepala Gajah contoh. Jadi kita menyediakan benda itu sebagai platform di masjid daerah. Dua benda itu yang saya kongsikan untuk pengetahuan semualah, dan insya-Allah mungkin seperti mana kata Cikgu Rahim, kalau ada apa-apa lagi persoalan boleh dikemukakan. Dekat yang saya boleh jawab, saya jawablah.
Ustaz ada nak Ustaz Maziz Ustaz Maziz ada nak respon ke mengenai apa cadangan nak dikemukakan kepada majlis apa pejabat mufti kan untuk buat SOP baru ke iaitu mengenai nak dapat macam mana pandangan mengenai kalau ditetapkan 2 suntikan vaksin baru boleh pergi masjid. Apa pandangan Ustaz Maziz sebagai wakil pengurusi Surau Taman Jayawijaya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syabani yang membimbing kita untuk tilawah Al-Quran dan juga sedikit kuliah yang diberikan. Berbalik pada persoalan yang disebut oleh Ustaz tentang hubungan saya rasa lah setakat ni kalau kita buat 2 vaksin tu nampak dia kurang memberi galakkan kepada orang muda lah, kerana kebanyakan orang muda dia baru ambil 1 vaksin. Kalau tu akan jadi orang tua adalah yang pergi masjid. Pasal yang dapat 2 vaksin ni kebanyakan yang orang tua lah yang didahulukan dulu kan. Jadi mana tak apa bagi saya lah. Kemudian dia yang keduanya kalau yang 1 vaksin pun dia melebihi 1 minggu, kita kata okey dah, mana ketahanan dia sudah ada. Mana kalau dapat 2 minggu tu lagi cantik lah. Bagi saya macam tu lah. Makanya yang orang anak-anak muda, maksud anak-anak kita semua baru ambil 1. Jadi kalau tidak semua ayah-ayah yang umur 60, 70 semua pergi masjid surau lah. Mana penggalakan kepada anak muda. Tu. Tapi kalau yang tak ambil langsung tu kita kekalkan lah, jangan lagi kerana dia akan memberikan mudarat kepada jemaah-jemaah yang lain lah. Kalau in case kalau ada kata apa wabak yang masih macam keadaan sekarang yang masih ada, makin teruk. Dia dengan keadaan sampai kita tengok lebih pada 20,000 ke atas ni, kita satu jumlah yang menakutkan jugalah. Jadi kita harap, bagi saya lah, pandangan saya tengok pun untuk kluster masjid ini setakat ni nampak tidak ada, khususnya di Pulau Pinang. Jadi kita harap Borneo ni boleh diteruskan, cuma dengan SOP yang ketat lah yang kita buat selalu, jangan ada simptom dan sebagainya. Saya masih berpegang kalau boleh untuk 1 vaksin pun masih boleh dibenarkan. Allahu a'lam. Ustaz, atas pandangan insya-Allah mungkin saya akan kemukakan kepada pihak atasan lah atas pandangan-pandangan yang mungkin dijadikan sebagai pandangan komuniti lah kan. Okey. Macam mana dengan bilangannya? Kalau satu suntikan pun boleh. Bilangan yang boleh kita buka setiap hari maksimum dia adakah perlu dikekalkan ataupun dikurangkan? Maksudnya boleh 1 suntikan, orang muda pun boleh, orang tu, tapi kita gilirkan. Maksudnya bilangan tu yang dikurangkan ke macam mana? Tak tahulah, saya tu saja nak musik. Okey, tentang bilangan ni cikgu dan yang lain lah, ada pandangan yang mengatakan benda ni mungkin akan ditambah. Tapi bila keadaan situasi yang merisaukan ni tak tahu, Wallahualam lah. Sebab ada negeri-negeri yang membuka ruang. Sebagai contohlah jiran kita Perak. Perak membuka ruang seluas ruang solat. Jadi saya kebetulan baru ni ada dapat panggilan daripada masjid daerah Bagan Serai. Dalam sembang-sembang tu dia kata kami di sini ikut keluasan masjid, tak ada ahad lah, macam kita dululah, dan kita doakan yang tu lah. Sebab kalau kita tengok keadaan yang sedia ada ni, kita macam saya kata tadi, kebetulan ayat yang kita baca tadi sebagai satu ibrah lah. Bila Allah Ta'ala jadikan sesuatu tu, bagaimana kita nak memasakkan jati diri kita kan. Kita takkan kita nak sentiasa dalam arti kata macam kita nak pakai draft turun naik. Kadang-kadang kita pun jadi pening. Macam saya pun sebagai pentadbiran masjid pun dah jadi macam contoh apabila dicadangkan tadi 2 vaksin. Lepas tu kita tengok balik kalau 2 vaksin macam Ustaz Maziz kata, orang muda tak ada langsung. Sekarang ni anak-anak belia yang bawah pada umur 20
anak-anak macam contoh anak-anak saya yang umur belasan tu tak berpeluang lah sebab tak dicucuk lagi, tak divaksinkan lagi. Jadi ini satulah. Satu pula nanti mungkin kesan daripada ni pandangan saya secara peribadi lah, akan terkesan 5 tahun akan datang inilah generasi. Tetapi alhamdulillah kita sebenarnya ada lagi, bukan maknanya dengan kita tak bawa pergi ke masjid kita dah mengabaikan tanggungjawab kita. Sebenarnya salah satu daripada medium yang saya tengok tu, sebab tu saya kita tadi tahniah dan alhamdulillah teruskan, dan kalau boleh diwujudkan diwujudkan medium yang seumpama pada malam ini dengan kelompok mereka sendiri, iaitu anak-anak muda yang akan dipimpin oleh orang yang kata yang berkemampuan untuk memimpin, sama ada dari segi sakafah dan juga bacaan Al-Quran. Itu pandangan saya lah. Kalau tidak, dah lah mereka tak boleh pergi masjid, tak boleh sembahyang Jumaat dan sebagainya, maka akan terkebelakanglah generasi itu. Bayangkan kalau kita Allah Ta'ala ambil tanpa sempat untuk kita melihat pembesaran mereka, 5 tahun akan datang akan lahirlah generasi-generasi yang mungkin yang mana mereka itu semakin hari semakin jauh dengan tempat-tempat yang sepatutnya. Mereka akan kata balik, ni bukan kami tak mau, ini sebab aturan-aturan. Sebenarnya bukan, itu asbab. Bagaimana kita nak mengukuhkan? Sebab tu contoh tadi senang je. Tuhan kata aku buat nyamuk. Apa tengok nyamuk? Kalau bagi kita yang ada sedikit cebisan iman, kita akan tengok kenapa Allah Ta'ala jadikan nyamuk. Okey, kenapa Allah Ta'ala tak ciptakan, tak buat cerita lain? Bila kita tengok balik nyamuk, walaupun sekecil, kadang-kadang dia mengganggukan kita, memperak-perandakan kehidupan kita. Kerana dengan seekor nyamuk tu sendiri. Itu ibrah yang kita boleh ambil. Begitu juga dengan apa yang kita lalui. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa nak dikongsikan ataupun nak ditanyakan, boleh berinteraksi. Saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan lah, siapa yang nak bertanya, nak berkomunikasi, silakan. Tu nampak abang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal. Nampak sihat kan? Ustaz, cadangan je lah untuk menambah. Alhamdulillah. Cuma tak boleh pergi masjid ke Ustaz? Tak cukup lagi 2 dos. Satu je. Ustaz, cuma satu lepas dah tapi tak matang lagi. Tak cukup 14 hari lagi. Oh ya ke? Mailah tak apa. Ustaz, saya cuma cadangan Ustaz. Kita menambah baik. Boleh tak kita buat sanitizer badan? Maksud dia yang tanpa alkohol. Siapa-siapa yang jalan masuk masjid tu kita sanitize dia. Kan? Seperti terowong sanitizer ke apa kan? Untuk menambah baik lah maksud saya. So selain pada kita sanitize tangan dan mungkin pakaian yang kita pakai yang non alkohol tu. Kan? Cadangan saya. Terima kasih. Betul tak untuk dapatkan bekalan tu Abang Rizal? Itulah nak tanya dulu. Yang tu tak ada masalah. Yang tu sanitizer sekarang ni ada banyak jenis yang kita boleh campur dan kita spray. Tak ada masalah. Banyak jenis sanitizer lah ni. Okay, kan? Yang kita tengok di market kan pun murah je. So maksud dia yang mana masuk kita spray. Spray yang not dia sanitizer ni ada yang alkohol, ada yang non alkohol. So kita pilih yang non alkohol. Mungkin ada sedikit kos tapi kita menambah baik lah. Of course MKN tak buat macam ni kan. Tapi kalau nak tambah baik tu apa salahnya? Ya. InsyaAllah. Ya, terima kasih atas pandangan yang baik lah. Penambahbaikan lah seperti mana yang kita sudah maklum lah. Di masjid kita pun saya sebelum ni saya minta siap untuk sanitizekan di ruang solat utama atas tu setiap hari. Tapi mungkin mereka aku setiap hari dari nanti lepas. Saya tanya berapa? 2 hari sekali. Saya kata tak boleh lah 2 hari sekali. Kalau maknanya dia orang akan buat paling kurang pun sehari sekali. Dulu saya suruh buat masa tengah. Bukan tengah duduk kemuncak macam ni. Tapi tengah-tengah masa tu duduk tutup masuk, tutup buka tu. Saya minta untuk mereka buat 2 kali lah. Sebelah sesi pagi dan sesi petang. Sebab sebenarnya tak teruk mana pun sebab dia orang pakai remote ya. Di masjid kita ni kita pakai remote dan kita pakai orang kata semburan tu, dia tak pakai macam cacayak tu. Tapi walaupun insya-Allah saya akan cuba tengok dan saya akan panjangkan benda ni dalam jawatan kuasa. Kebetulan insya-Allah akan mesyuarat dalam minggu depan tu. Kita tengok kos kalau boleh dapat bantu nanti PM saya
berapa kos dan sebagainya, mudah lagi lah untuk saya buat tindakan selanjutnya. Terima kasih. Ada lagi tuan-tuan yang nak bertanya, nak berinteraksi, silakan. Assalamualaikum. Saya nak bagi cadangan. Ya. Tengok dalam MySejahtera tu, dalam status dia, kalau high risk tu jangan bagi dia masuk. Sebab apa, banyak yang kata yang kontak rapat, yang tu dia dah merah dah, yang tu jangan benarkan masuk. Yang tu bahaya sangat. Dia ada kira sebelum masuk, pintu masuk tu cek dekat MySejahtera. Okey, dia tulis Harris tu kira maknanya benda yang kita kena ambil ni lah. Ya. Sebab apa, yang tu dia macam kontak rapat. Okey, terima kasih. Ini satu maklumat yang baik lah. Ya. Okey, nanti saya akan maklumkan kepada yang jaga kawasan gate tu untuk tengok balik yang tu. InsyaAllah. Okey. Ada lagi tuan-tuan? Tampak macam Ustaz sedia lagi. Budi lagi mendengar daripada tuan-tuan dan puan. Ada lagi? Kalau tidak, ada siapa-siapa lagi ingin bertanya ke, nak berapa interaksi, apa-apa hal, boleh insyaAllah. Nampak Ustaz pun dah dapat menyampaikan dengan baik, insyaAllah. Saya pun rasa dah mengantuk dah. Letih dah kan. Jadi dah lebih daripada pukul 10.30 dah. Malam ni kalau lewat juga sini dah tamat sikit dah. Tak apa, sebab kesediaan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz sedia menanti kita, sedia mendengar daripada kita bersama. Selain daripada Ustaz menyampaikan ilmu kepada kita, Ustaz juga sedia mendengar daripada kita. Alhamdulillah. Jadi saya rasa cukuplah setakat ni. Terima kasih sekali lagi diucapkan khususnya kepada Ustaz sebagai tetamu kita dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang menyertai program ni. InsyaAllah untuk tuan-tuan dan puan sekalian, program ni terbuka kepada semua dan setiap malam kita boleh join. Saya gunakan link yang sama, setiap hari guna link yang sama, tak ubah link. Itu link yang sama tuan-tuan boleh gunakan setiap hari pukul 9.20 tuan-tuan cuba masuk. InsyaAllah dapat. Dan setiap hari insyaAllah akan ada Ustaz yang akan bersama kita. Kita akan cuba cari berapa banyak yang dapat dan kita punya target supaya kita dapat habis satu Al-Quran. Wallahualam. Walaupun nanti kalau kita dah balik, boleh kembali kepada macam biasa, asal kita boleh dapat ke surau masjid. Tapi insyaAllah kita akan ada keazaman, kita ada iltizam untuk meneruskan program ni. Kerana bila dah kita boleh balik ke surau, masjid, semayang macam biasa, insyaAllah lepas Isyak kita balik ke rumah. Jadi program ni kita dapat sambung. Walaupun ada kuliah di masjid, di surau, dia akan tamat selepas solat Isyak. Selepas solat Isyak balik, jadi kita boleh baca Quran sebelum kita tidur. Jadi saya rasa kita punya iltizaman saya, insyaAllah semua, kita akan teruskan program ni. Kalau boleh, kalau Allah izinkan, tak tahu lah berapa lama, sebab satu hari 2 muka surat. Ustaz boleh bahagi kot. Ustaz boleh bahagi kot, Al-Quran kita ada berapa muka surat, bahagi 2. Jadi kita perlukan berapa kali untuk tamatkan satu Al-Quran, satu pusingan Al-Quran. Jadi wallahualam, insyaAllah. Jadi tuan-tuan jangan keberatan lah menyertai setiap malam. Antara pukul 9.20 sampai 10.15 saya nak beritahu. Jadi tuan-tuan boleh join masuk, guna link yang sama insyaAllah. Setakat ni saya tengok Google dia tak matikan meeting tu selagi kita guna. Tapi kalau lama kita tak guna, dia dah tak boleh pakai dah. Jadi oleh kerana kita guna tiap hari, insyaAllah link tu akan sentiasa aktif. Jadi dia boleh pakai. Jadi kita pakai link yang sama. Jadi tuan-tuan tak susah. Kalau macam hari ni tak nampak benda tu, cari yang lama. Tekan siap. InsyaAllah akan masuk boleh. Jadi ada apa-apa yang terakhir daripada Ustaz? Ustaz Syakbani? Okey, saya ucapkan terima kasihlah kepada Cik Burhib kerana bagi peluang dan juga semua dan sudi untuk orang kata sama-sama kepada malam ni untuk kita orang kata berinteraksi secara tidak langsung. Minta maaf kalau ada kekurangan ataupun tersasul dalam saya orang kata berbicara ataupun secara pentadbiran masjid daerah. Saya minta maaf kalau ada terkurang ataupun sesuatu yang mungkin tak enak ataupun tak gemak lah dari segi itu. Mungkin kita hanya mampu untuk merancang dan menyusunkan sesuatu. Hanya yang lain itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin kita. Mudah-mudahan itu yang terbaik.
Wallahu a'lam. Sedikit daripada Ustaz Maziz. Yang terakhir, apa Ustaz Maziz? Terima kasih Cikgu Rahim. Saya cuma nak ambil kesempatan pada malam ini ingin merakamkan ucapan terima kasih lah kepada Ustaz Syabani yang sudi dan berlapang dada untuk memberi ruang kepada kita untuk berbincang. Untuk pengetahuan kita, untuk maklumat kita, Ustaz Syabani adalah bos bagi qaryah kita lah, kerana dia fungsi qaryah. Nak kahwin dan sebagainya kena jumpa dengan dia lah. Jadi, terima kasih sekali lagi atas kesudian dan memberikan kami tunjuk ajar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, akhir sekali terima kasih semua. Kita tangguhkan atau tutup majlis ini dengan baca tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.